يا متكبرون يا متكبرين يا من هو يا من له يا من له يا من هو يا من هو يا من له حسبي الله حسبي الله حسبي الله هو الله هو الله هو الله يا الله يا الله يا الله ذات الله صفات الله ذات الله صفات الله ذات الله صفات الله يا مغني وجود الله يا مغني نور الله يا مغني رسول الله يا مغني يا مغني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام. Bila kita sudah ingat bahawa kita ini dipermaanikan Allah, maksudnya kita tidak berpisah dari Allah dan tidak pula bersatu dengan Allah, tetapi tiada lain. Satu hubungan yang begitu unik. Maknanya kalau kita ditimpa musibah ataupun ditimpa nikmat ataupun diberi ganjaran ataupun diberi penghukuman apa-apa pun, kot mana pun tetap bersama dengan Allah, dan Allah tak kala berurusan dengan hamba-Nya berkaitan dengan sangkaan hamba itu kepada-Nya. Maka kita menyangka bahawa Allah Ta'ala menjadikan kita ini dalam keadaan yang terbaik dan untuk mencapai yang terbaik, walaupun akal kita memikirkan perkara itu tidak baik. Lantaran itu kesannya kita tidak bersedih dan tidak lagi berbimbang. Inilah ilmu yang dilatih dalam disiplin pengajian ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini hanya ada pada orang Islam kerana ia berkaitan dengan hakikat masalah rohani manusia. Dan tak kalau orang meninggalkan ilmu tasawuf ini, mereka tetap mengalami masalah jiwa raganya, maka mereka berpindah kepada ilmu kaunseling dan psikologi. Dan ilmu kaunseling dan psikologi itu tidak mampu untuk menangani persoalan-persoalan kerohanian manusia. Dan perkara itu telah dijelaskan oleh Al-Fadhil Sidi Rahimuddin pada sesi sebelah pagi. Begitu. Ramai orang belajar tentang sabar. Dia menyangka dia boleh bersabar, akhirnya sabar itu bertukar menjadi dendam. Ramai orang yang menyangka dia redha dan dia rasakan dia boleh redha, tapi akhirnya redha itu berakhir dengan berputus asa. Ramai orang yang merasakan dirinya bersyukur dan dia rasa dia boleh kekal dengan bersyukur itu, rupa-rupanya akhirnya dia bertukar menjadi angkuh. Dan ramai pula orang yang berkata dia ini orang yang bertawakal. Dia rasa dia boleh bertawakal, rupa-rupanya dia akhirnya berputus asa. Sebab apa begitu? Sebab sabar, syukur, redha, tawakal adalah kemanisan daripada tauhid. Kalau tak dapat tauhid, akan dapat hakikat sabar, syukur, redha dan tawakal. Dengan empat sifat ini, hidup kita tidak berbimbang dan hidup kita tidak bersedih. Bagi siapa yang mengetahui, jom alirkan bersama-sama dengan kita gurindam tauhidkan kasih sayang. Tapi liriknya tidak diedarkan. Bukan terlupa, sengaja. Kontrol lyrics. Jadi tak diedarkan. Siapa yang tahu, ya silakan. Siapa yang tidak tahu, dengari. Dan intipati gurindam ini
beramat berkait rapat dengan tauhid dan kasih sayang, maka dinamakan sebagai gurindam tauhid dan kasih sayang. Adik-adik kat belakang daripada ribat Syekhul Arifin di Pandai Rumis apa? Nama tempat tu kat Melaka tu. Nasib Pak Bekong. Tak sebut tu, tak sebut yang tu sebenarnya. Sebut orang lain. Nanti tolong backup abang, kita alurkan gurindam tauhid. Hasil daripada usaha untuk mendapatkan ketauhidan, akhirnya kita mengecapi ayat Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hanya senyum para kekasih Allah itu tidak ada kesedihan dan tidak ada duka cita dalam kehidupan mereka. Kita hanya ringkas saja satu round je. Ramai ini dah tahu. Tapi kalau orang syariah yang tak tahu, dengarlah. Mudah-mudahan adalah manfaatnya. Dan semasa kita mengalurkan gurindam tauhid ini, sesiapa yang ada persoalan, pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh mesej. Sembang santai kita guna mesej 017 6402196 kalau ada. 017 6402196. Ya Rasulullah, alaika salam, ya syafi'al khalqi, alaika salam, ya Habiballah, alaika salam, ya proses menuju tauhid adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cinta itu kita melatih tauhid. Allah dan Muhammad, nafi dan isbat, cinta dan ma'rifat, tersemat erat, hati gembira tatkala bersuara dengan baginda, tidak terkata, baru kami mengerti hidup mengabdikan diri kami pada ilahi, padamu ya Allah kami mengadu, curahkanlah ma'rifah kami padamu. Rangkap kedua ini paling menyatakan proses untuk mendapat tauhid. Pengajian tauhid jangan dipisahkan di antara Allah dan Muhammad. Kekal dalam latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nafi dan isbat, dan minta kepada Allah agar diberi kita makrifah tentangnya. Dan pada yang sama, berkekalan dalam keadaan yang bersangatan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasilnya beginilah hasilnya. Hidup bertauhid, tiada bersedih. Hidup bertauhid, tiada
pada umat ini, padamu ya Rasul, cinta bersemi. Itulah hasilnya daripada kehidupan seorang yang bertauhid, tidak bersedih, tidak berbimbang, dan merasai kehidupan yang amat bermakna dalam dirinya. Justru ingin menyebarkan pula makna kehidupan itu kepada orang lain, sehingga berkhidmat untuk Rasulullah SAW, mempromosikan Rasulullah dalam jiwa mereka, yang mana mereka itu tetap dicintai oleh Rasulullah SAW. Inilah yang disebut sebagai dakwah tauhid dan kasih sayang, iaitu mengajak orang untuk mencintai Rasulullah, memperkenalkan Rasulullah kepada mereka, yang mana Rasulullah itu amat cinta kepada kita semua. Dan dengan cinta itu terbukalah lembaran perjalanannya untuk menuju kehidupan yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dan sekurang-kurangnya biarlah kita mati dalam perjalanan menuju tauhid itu, dalam jalan menuju ke kesempurnaan tauhid. Okey, jom kita latih diri untuk nafi dan isbat. Latihan nafi dan isbat. Hasbi Rabbi Jallallah, kita punya nazam yang ke-6. Semua orang hafal. Jadi bila sampai la ilaha illallah, kita nafikan sifat ma'ani daripada diri kita. Apa dia sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau Ustaz daripada kecil belajar ilmu ni, Ustaz kasih ulang yang sama je. Kita bukan nak memberi sentuhan akal yang menyimpan ilmu, kita nak memberi sentuhan jiwa supaya berputik rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, kita nafikan sifat ma'ani, kita isbat hanya Allah yang sentiasa sudi menciptakan kepada kita ini sifat ma'ani dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah menciptakan kita sifat ma'ani. Maka nafikan sifat itu milik kita, isbatkan ia hanyalah hak mutlak Allah. Itulah kaedah yang paling basic, sekira-kira kaedah fardu ain untuk kita mengecapi kehidupan tauhid secara praktikal dalam kehidupan, insya-Allah. Lepas daripada ini, ayah dia benda tentang perempuan semua pasti akan merasa dimensi kehidupan yang berlainan. Sebab apa? Kita dah masuk on track. Apa dia on track? Track kecintaan. Destinasinya apa? Ketauhidan. Final goalnya pengabdian kepada Ar-Rahman. Gitu ya. Bila kita sebut hasbi Rabbi Jallallah, maknanya dalam hatiku hanya Allah, buang yang selain Allah. Buang yang selain Allah. Hatta suami, buang suami itu. Hatta isteri, hatta anak-anak, buang belaka-belaka. Buang semuanya. Hanya Allah dalam hati kita. Dan tak sempurna zikir kita kepada Allah tanpa turut sama kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disebut Allah dan Muhammad jangan dipisah. Adapun Allah dan Muhammad berpisah tiada. Macam itu. Yang kita lafazkan Allah, dalam hati tetap ingat Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.
Bagaimana kalau syariat dan hakikat tak seimbang? Dia ambil syariat je, ambil syariat, tapi tak ada hakikat. Syariat tak ada hakikat, lembut, tidak bermakna. Kalau ambil hakikat saja, tidak bersyariat, macam mana pula jadinya? Kalau hakikat saja tidak bersyariat, dusta. Satu jadi dusta, satu jadi sia-sia. Maka akhirnya malri, maknanya terhapus, zero, nol, kosong. Tetapi mana yang kita perlu lebihkan dahulu dari sudut disiplin pengajian? Nak belajar hakikat dulu ke? Nak belajar syariat dulu? Kita perlu belajar hakikat dulu, iaitu tauhid. Jangan faham ilmu hakikat, ilmu yang kebatinan itu bukan. Ilmu hakikat itu ilmu tauhid. Nak menyampai kepada tauhid, jiwa cinta. Nak menyampai jiwa cinta, berselawat. Maknanya nak permulaan bagi hakikat adalah selawat. Bekalan dalam perjalanan menuju hakikat adalah selawat. Dan destinasi terakhir pada ilmu hakikat juga adalah selawat. Dan dalam bersyariat juga adalah menampilkan erti selawat. Dalam dakwah itu juga kita bawa selawat. Sebab itulah Allah Ta'ala isytiharkan Allah Ta'ala dan malaikat yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, ayat itu, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ayat itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu apa? Kalam Allah. Qadim ke hadis? Qadim, maknanya azali. Ayat
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat tu azali. Sebab apa? Ia kalam Allah. Allah tu bersifat qidam, baqa. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Maksudnya azali, sedia ada. Okey. Di antara ayat itu dengan Rasulullah, mana ada dulu? Pening sikit ni, petang-petang. Ustaz pening lah Ustaz, tak apa. Kalau pening jangan fikir lagi, slow. Sebab kita bukan nak memeningkan jiwa, kita bukan nak memeningkan kepala, tapi kita nak mengisi jiwa. Soalan saya, antara ayat itu dengan Rasulullah,